Hai dan Assalamualaikum. Saya Sahara Elfauzi binti Saharudin daripada kohort 5. Akan membentangkan mengenai adat dan budaya perkahwinan dalam masyarakat Melayu Minangkabau. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan berkongsi slideshow atau PowerPoint untuk menerangkan lebih lanjut. So, terlebih dahulu, saya akan menerangkan mengenai masyarakat Minangkabau itu sendiri. Ia adalah kumpulan etnik yang berasal um, daripada Tanah Tinggi Minangkabau di Indonesia. Mereka mempunyai adat dan budaya tersendiri untuk menjejaki keturunan mereka melalui ibu mereka. Salah satu adalah adat dan budaya perkahwinan yang akan saya bincangkan kemudian. Orang Minangkabau juga gemar membuat muzik dan seni persembahan dan mereka juga menghargai masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, rumah mereka agak unik di mana bumbu rumah mereka yang menyerupai tanduk menonjolkan secara visual. Selain daripada itu, masakan tempatan kegemaran mereka ialah suka memasak rendang yang enak. Walaupun selepas berpindah ke bahagian lain di Indonesia dan tempat lain, sebahagian daripada mereka telah melakukan perkara yang hebat sambil mengekalkan adat budaya mereka yang unik. Untuk metodologi kajian, saya memilih topik yang jelas dan spesifik. Merancang dengan sistematik, ia mengambil masa 1 minggu 3 hari. Untuk pemilihan sumber, saya memilih laman sosial seperti Google Scholar, PubMed dan ResearchGate. Manakala dari segi analisis kredibilitas sumber, saya pertimbangkan keandalan, keakuratan dan bias potensial. Kenali siapa penulisnya, tujuannya dan bagaimana konteksnya pada waktu penulisan. Sumber sekunder ialah saya gunakan jurnal sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Manakala keadaan analisis ialah analisis naratif dan menyesuaikan dengan sifat dan tujuan penelitian sejarah saya. Setelah saya mengumpul semua data, saya mengarang dalam narasi sejarah yang koheren dan komprehensif. Evaluasi ialah kaedah yang terakhir di mana evaluasi secara kritis telah dibuat atas hasil penelitian saya dan revisi semula dibuat sebelum menghantar tugasan ini ke college. Okay, sekarang saya akan membincangkan lebih mengenai adat dan budaya dalam perkahwinan masyarakat Melayu Minangkabau. Mereka mempunyai sistem adat berpatih, iaitu mengikut sistem ini harta dan tanah diturunkan melalui generasi wanita. Keadaan ini juga memberi kesan kepada tradisi sekitar majlis perkahwinan. Adat dan tradisi merantau ialah memerlukan pemuda-pemuda meninggalkan kampung halaman untuk mencari pendidikan tinggi, prospek pekerjaan yang lebih baik. Sebilangan besar perkahwinan memerlukan kepulangan suami dari bulan madunya. Manakala adat basandi syarat dan kita mula adat basandi syarat, Quran ialah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan Minangkabau menggabungkan ritual dan tradisi Islam. Merenjis ialah apabila pasangan boleh memilih untuk menukar cincin antara satu sama lain. Siraman ialah di mana pengantin perempuan dan pengantin lelaki mandi di mana ia
pengantin perempuan dan pengantin lelaki melakukan pembersihan istiadat. Sari mandi di dalam majlis perkahwinan ialah di mana saudara perempuan pengantin perempuan dan pengantin lelaki mempersembahkan tarian yang memberi erti kehidupan, warna dan membawa rasa perayaan. Suntiang Talago menerangkan hiasan kepala pengantin lelaki yang dikenali sebagai suntiang dinai, manakala tudung pengantin perempuan dikenali sebagai suntiang solok. Saluang Jo Dendang ialah muzik yang dihasilkan menggunakan pelbagai jenis alat, termasuk saluang iaitu sejenis seruling dan dendang yang digunakan sebagai alat nyanyian. Masyarakat turut menyumbangkan kepada perancangan majlis perkahwinan memberi sokongan kepada dua pihak pengantin perempuan dan lelaki. Ia dikenali sebagai nagari. Hantaran ialah tradisi penukaran hadiah yang dikenali yang dikenali yang berlaku antara keluarga pengantin lelaki dan pengantin perempuan. So kita sedia maklum, setiap adat dan budaya perkahwinan masyarakat pasti akan ada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Antaranya ialah masyarakat Melayu Minangkabau menimbulkan menghadapi cabaran untuk pemeliharaan adat dan budaya perkahwinan Minangkabau tradisional. Dalam pada itu, mengimbangi adat dan budaya Melayu Minangkabau dengan keperluan agama Islam boleh menjadi rumit, terutamanya apabila konflik yang dirasakan. Pasangan pengantin lelaki dan perempuan mungkin menghadapi cabaran dalam mengemudi jangkaan agama dan memastikan kedua-dua adat dan prinsip Islam dihormati semasa perkahwinan upacara. Generasi muda mungkin kurang biasa atau tidak berhubung dengan adat tradisional, menimbulkan cabaran dan mengekalkan kesinambungan amalan ini. Selain daripada itu, risiko penghakisan amalan, adat dan budaya mungkin timbul apabila individu yang lebih muda mungkin memilih untuk majlis perkahwinan yang lebih kontemporari atau moden. Menyelaraskan adat Minangkabau dengan keperluan undang-undang seperti pendaftaran perkahwinan mungkin menimbulkan cabaran juga. Pengaruh budaya lebih globalisasi boleh memberi kesan kepada keaslian adat perkahwinan Minangkabau. Setiap cabaran ada jalan penyelesaian. Pasangan boleh memilih untuk menyesuaikan majlis perkahwinan mereka. Pendekatan ini membolehkan penyesuaian yang fleksibel dan diperibadikan yang menghormati kedua-dua aspek adat dan budaya. Inisiatif untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan adat Minangkabau dapat membantu menandakan rasa bangga dan juga persefahaman budaya. Peningkatan kesedaran budaya dapat memupuk penghargaan lebih besar terhadap adat dan menyumbang kepada pemeliharaannya. Selain daripada itu, penglibatan komuniti menggalakkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman, memastikan kesinambungan adat merantasi generasi. Selain daripada itu, dengan memahami implikasi undang-undang, pasangan boleh membuat keputusan termaklum yang selaras dengan kedua-dua adat dan kewajipan undang-undang. Mengintegrasikan acara budaya Minangkabau ke dalam perayaan perkahwinan membolehkan pemeliharaan adat bersama ritual keagamaan. So kesimpulannya, seperti yang saya bincangkan di dalam strategi, perkahwinan Melayu Minangkabau adalah acara adat dan budaya yang penting untuk masyarakat tersebut. Adat dan budaya yang dipatuhi dalam perkahwinan seperti yang saya bincangkan sebelum ini perlu diterapkan dalam golongan muda. Pengaruh moden, perubahan masyarakat, keperluan dan prinsip agama Islam, keperluan undang-undang seperti pendaftaran perkahwinan yang menimbulkan cabaran juga. Setiap cabaran ada penyelesaian seperti saya jelaskan tadi, di mana pasangan boleh memilih untuk menyesuaikan tradisi Islam dengan undang-undang yang perlu dipatuhi.
Peningkatan kesedaran budaya perlu ada untuk memupuk penghargaan terhadap adat, melibatkan orang tua dalam proses perancangan, mendapatkan nasihat undang-undang dan mengintegrasikan secara budaya Minangkabau ke dalam perayaan perkahwinan. Ini akan membolehkan pemeliharaan adat dan budaya masyarakat Melayu Minangkabau. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya gunakan semasa melaksanakan tugasan. Sekian, terima kasih.